Hai dan salam sejahtera murid-murid. Jadi cikgu telah faham bahawa kamu semua telah mempelajari nisbah, kadar dan kadaran. Dan dalam video ini, cikgu akan menerangkan bagaimana kamu nak tentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi. Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi nisbah 2 kuantiti dan nilai 1 kuantiti dan nisbah 3 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Boleh faham tak? Dan menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Jadi inilah yang kamu akan belajar sepanjang video ini. Mungkin kamu tidak faham ayat-ayat ini, panjang sangat. Mari kita buat latihan. Matematik adalah membuat latihan, practice dan practice. Okey? Okey, bagaimanakah anda menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah kuantiti diberi? Okey, kita lihat contoh. Contohnya, jika P kepada Q bersamaan dengan 7 kepada 3 dan Q kepada R bersamaan dengan 3 kepada 5, cari nisbah P kepada Q kepada R. Jadi sini kita ada 2 nisbah. 2 nisbah diberi, 2 informasi, 2 nisbah diberi, kita perlu mencari nisbah P kepada Q kepada R. Nisbah yang pertama, P kepada Q diberi. Nisbah yang kedua, informasi yang kedua, Q kepada R bersama dengan 3 kepada 5. Jadi kita perlu cari nisbah P kepada Q kepada R. Jadi mari kita buat. Mudah sahaja. Okey, kita lihat informasi yang diberi. P kepada Q samaan dengan 7 kepada 3. Okey. Lepas tu Q kepada R bersamaan dengan 3 kepada, bukan, ini 3. Okey, Q kepada R bersamaan dengan 3 kepada 5. Jadi kita bandingkan dua-dua informasi ini, informasi pertama dan informasi kedua. Apakah persamaan nisbah ini? Persamaannya adalah, okey, informasi pertama ada P kepada Q. Informasi kedua ada Q kepada R. Okey, jadi persamaannya adalah Q, nilai Q diberi. Okey, mari kita lihat apakah nilai Q untuk nisbah informasi pertama. Okey, nilai Q adalah 3. Cikgu boleh tukar ink tak? Okay, tak apa, kita pakai pen merah saja. Okey, nilai Q adalah 3 dan nilai Q di informasi nisbah yang kedua adalah 3. Jadi sama. Okey, jadi kita boleh mencari apakah P kepada nisbah P kepada Q kepada R. Okey, Q kita tahu 3. Dua-dua informasi sama. Q adalah 3. Jadi yang berlainan boleh digabungkan. Okey, kita boleh masukkan nilai P dan kita boleh masukkan nilai R. Jadi kita dapat nisbah P kepada Q kepada R. Ini yang dimaksudkan bahawa diberikan 2 nisbah, kita mencari nisbah yang 3 kuantiti yang baru. Okey, senangkan. Kita lihat latihan atau contoh yang kedua. Okey, ini ada ayat panjang sikit. Okey, bagaimanakah anda menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi? Okey, ini contoh dia. Ini adalah contoh masalah. Okey, masalahkah ini? Okey, masalah. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan ialah 2 kepada 5. Okey, kita baca soalan, kita terus catat informasi. Bilangan buku rujuk. Okey, buku cerita. Nisbah. Okey, nisbah.
buku cerita kepada buku rujukan bersamaan dengan 2 kepada 5. Okey, nisbah bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah ialah 3 kepada 2. Buku rujukan kepada buku buku majalah bukan buku ialah 3 kepada 2. Okey. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Jadi kita perlu cari buku cerita kepada buku rujukan, cikgu guna short form kepada majalah. Okey. Okey, apakah nisbah dia? Okey, ini cikgu akan gunakan buku cerita, cikgu akan gunakan X, buku rujukan cikgu akan gunakan Y, buku majalah cikgu akan gunakan Z. Ini tak boleh padam. Okey, Z. Okey. Okey, jadi kita lihat. Gunakan informasi yang diberi tadi. Buku cerita X kepada Y adalah 2 pada 5. Manakala buku rujukan kepada majalah Y pada Z adalah 3 pada 2. Jadi kita lihat informasi yang sama dalam kita mencari apakah persamaan antara informasi ini, informasi pertama dan informasi kedua. Informasi pertama dan kedua, apakah persamaannya? Persamaannya, informasi pertama dan kedua, kita tahu nisbah buku rujukan dan juga nisbah buku rujukan dalam informasi kedua. Kita tahu nisbah untuk buku rujukan dalam kedua-dua informasi ini. Okey, jadi kita lihat buku rujukan. Buku rujukan adalah Y. Okey, kita fokus pada Y. Okey, Y adalah 5. Dan untuk informasi yang kedua, Y. Okey, cikgu bagi ni informasi pertama, ini informasi kedua. Ini Y adalah 3. Jadi kita carikan gandaan sepunya terkecil untuk samakan nisbah ini. Kita kan nak gabung, jadi kita perlu samakan dengan mencari gandaan sepunya terkecil. Jadi gandaan sepunya terkecil, cikgu rasa 15 boleh. Okey, kita 5 dengan 3. Jadi untuk ni kita darab dengan 3. Jadi sekiranya nisbah ini kita darab dengan 3. Jadi 5 darab 3, ini pun 2 darab 3. Jadi kita akan dapat 6. Okey, 6 pada 15. Okey, untuk yang informasi kedua, kita darab dengan 5. Ini pun darab dengan 5. Jadi kita dapat 15 kepada 10. Okey, jadi kita boleh gabungkan X, Y dengan Z kerana Y sudah sama. Jadi nisbah buku rujukan Y, Z adalah 6 kepada 15 kepada 10. Inilah jawapannya. Okey. Maka nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah ialah 6 kepada 15 kepada 10. Okey, jadi bawah tu kamu tulislah dalam ayat. Okey, boleh faham? Ini cikgu dah sangat perlahan sudah ini.
Okey, kita dah 5 minit. Okey. Bagaimana anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Mari kita lihat contoh. Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5:3. Okey, tepung kepada air adalah bersama dengan 5:3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung. 480 gram tepung. Berapakah jisim air dalam gram yang diperlukannya? Okey, berapakah air yang diperlukannya? Jadi cikgu menggunakan kaedah unitary. Okey. Jadi nisbah tepung kepada air adalah 5:3. Jadi apakah cikgu guna tepung, ini air. Okey, 5:3. Ini adalah nisbah yang diberi. Okey, nisbah yang diberi. Okey, sekarang ni dalam situasi yang sebenar nak membuat kuih, Ibu Nurin ada 480 gram tepung. Jadi berapakah berapakah jisim air? Jisim adalah weight air dalam gram yang diperlukan. Okey. Jadi kita cari. Okey, kita ada informasi ni yang lengkap. Okey, 5 bahagian tepung bersama dengan 480 gram. Okey, jadi 1 bahagian tepung bahagi 5. Jadi kamu akan dapat 96 gram. Okey. 96 gram. Dan sekarang ni kita sudah tahu berapakah air diperlukan untuk 1 tepung. Sekarang kita mencari bilangan apakah jisim air yang diperlukan untuk Baiklah, sekarang kita mencari bagaimana anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan. Okey, Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5:3. Okey, tepung kepada air ialah 5:3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung. 480 gram tepung. Berapakah jisim air dalam gram? Berapakah jisim air dalam gram yang diperlukan? Okay, berapakah air yang diperlukan? Okey, kita lihat. Okey, tepung. Kita lihat informasi ni. Okey, yang diberi tepung pada air. Okey, jadi nisbahnya adalah 5:3. Jadi sekiranya ada 480 gram tepung, berapakah gram air yang diperlukan? Jadi kita letakkan X. Contohnya kita cari jumlah air, jisim air, kita letakkan X. Okey, X ialah jisim air. Ni, tak nak padam. Okey, jisim air. Okey, jadi kita menggunakan
pendaraban silang, kaedah pendaraban silang untuk mencari apakah nilai X. Okey. Okey, jadi bagaimana kita nak menyusun pecahan ini? Jadi X kepada X per 3. Okey, ini dalam satu pecahan. Okey, dalam satu kategori X per 3 bersama dengan, okey, 3 pasangannya dengan 5. Okey, 5. Nisbah 5 tepung tadi. Dan X pasangannya dengan 480 gram tepung. Jadi kita menggunakan pendaraban silang. 3 akan darab dengan 480 dan 5 akan darab dengan X. Jadi 5X sama dengan 3 darab 480. Jadi X adalah 3 darab 480 bagi 5. Okey, apakah jawapannya? ...288. Jadi, jisim air ialah 288. Cikgu tulis di sini. Jisim air adalah 288 gram. Okey. Jadi, dalam situasi ini, nisbah diberi dan informasi untuk tepung diberi. Jadi kita mencari informasi yang air menggunakan nisbah, informasi nisbah dan juga informasi tepung yang digunakan. Okey, inilah situasi soalan ini. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, ini bagaimanakah anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Okey, sama macam tadi. Seutas dawai dengan panjang 12 cm dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, ini adalah dawai. Okey, PQRS. Dawai ini panjangnya, kita buang ini. Panjangnya 12 cm. Okey, dibahagikan kepada 3 bahagian. Diberi bahawa P kepada Q dan R, PQ kepada QR adalah 3, nisbahnya adalah 3 kepada 2 dan RS ialah 2 cm. Okey, ini 2 cm. P kepada Q, Q kepada R, nisbah dia adalah 3, 2. Okey, tentukan nisbah P kepada tentukan nisbah PQ kepada QR kepada RS. Bagaimana kita buat ini? Tidak ada masalah. Kamu semua mahir sudah. Okey. Pertama sekali, kita perlu tahu apakah apakah nilai P kepada R. Okey. RS kita tahu 2 cm. Jadi P kepada R kita tolaklah the length of the dawai. Kita tolak 12 cm. Kita tolak dengan 2 cm. Kita dapat 10 cm. Jadi PQR adalah 10 cm. Okey, ini adalah 10 cm. Okey, 10. Okey, P pada R. Okey, dan diberi nisbah PQ kepada QR ialah 3 kepada 2. Jadi jumlah, okey, ini ya, PQ pada. Jadi jumlah nisbahnya adalah PQ kepada QR ialah 3 kepada 2. Bagaimanakah pula, apakah jumlah nisbahnya? Jumlah nisbah
jumlah nisbah ialah 3 tambah 2 untuk kita tahu apakah nilai apakah jumlah nisbah P kepada R. 3 tambah 2 jadi 5. Okey. Okey, 5. Jadi kita tahu 5 bahagian okey, cikgu draw macam ni. 3 kepada 2 sama macam ni. Okey. Q pada R ada 2 bahagian. Jadi cikgu kat setengah. Okey, ini bahagian pertama, bahagian kedua. Untuk P kepada Q ada 3 bahagian. Jadi cikgu lukis 3 bahagian. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah nisbah 5. Jadi kita bagi pada 5 bahagian. 5 bahagian ini ada apakah jarak dia? 10 cm. Satu bahagian 10 bahagi 5, kita dapat 2 cm. Jadi setiap bahagian ini adalah 2 cm. Jadi kita sekarang sudah tahu. Cikgu padam ya. Kita sekarang sudah tahu setiap bahagian tadi adalah 2 cm dan nisbahnya adalah 3 kepada 2. PQ adalah 3 dan QR adalah 2. Jadi mari kita kira. PQ nisbahnya tadi 3. Kita darab dengan 2 cm. Okey. Jadi 3 darab 2, 5 cm. QR 2 darab 2 dapat 4 cm. Okey, jadi apakah sekarang kita mencari apakah nisbah P sekarang kita mencari apakah nisbah PQ, QR, RS. Okey, jadi PQ tadi adalah 5 cm. QR adalah 4 cm. Salah. 3 darab 2 adalah 6. Okey, ini adalah 6. Ini adalah 6. Jadi, soalannya apakah nisbah PQ, QR, RS? Nisbah adalah 6, 4, 2. Kita boleh permudahkan lagi dengan bagikan nisbah ini kepada 2. Jadi 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Ini adalah nisbah PQ, QR dan RS. PQ kepada QR kepada RS. Senang kan? Okey, kita ada satu lagi soalan. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 denyut 420 kali dalam masa 4 minit. Okey, cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Okey, sekiranya 12 minit, apakah bilangan denyutan jantung? Jadi 420 jadi kita lihat apakah kadar denyutan jantungnya. Kadar denyutan jantung 420 kali dalam masa 4 minit. Ini adalah kadarnya. Jadi untuk mencari 12 minit, okey, kita akan buat menggunakan kaedah kadaran. Jadi 420 kali dalam 4 minit kita bandingkan dengan 12 minit.
Okay, jadi kita nak tahu apakah X. Okay, ini X ialah bilangan denyutan jantung. Okay, jadi kita buat pendaraban silang. Kamu nak buat pendaraban silang ataupun kadaran? Okay, cikgu guna kadaran lah. Okay, 4 darab apa akan menjadi 12? Sifir anda, 4 darab 3. Okay. Okay, jadi kalau bawah darab 3, atas pun darab 3. Okay, bawah makan coklat, atas pun makan coklat. Okay, jadi apakah 440 darab 3? Okay, jadi kita akan dapat jadi X ialah 1260. Jadi bilangan denyutan jantung injektan ialah 1260 dalam 12 minit. Inilah jawapannya. Okey, jadi mudah tak? Diberikan kadar jantung dan kamu perlu mencari berapakah bilangan jantung dalam 12 minit. Okey, setelah diberi kadar, kamu boleh mencari kadar bilangan denyutan jantung dalam 12 minit. Dalam soalan ini, dia suruh mencari dalam 12 minit. Okey, kalau soalan mungkin boleh bertanyakan dalam 30 minit, jadi kamu pun boleh mencari dalam 30 minit. Okey, jadi ringkasannya, kamu telah menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi, dan kamu telah pun menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila nisbah-nisbah ini diberi, dan menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Mudahkan matematik ni. Okey, cuma perlu banyakkan latihan. Itu saja daripada cikgu. Pastikan anda menjawab soalan. Terima kasih, murid-murid.